Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin khair amal. Terima kasih diucapkan kepada Ayahanda Kursi Majlis yang saya hormati Tuan Imam, yang saya kasihi Tuan Pengerusi beserta ahli jawatan kuasa suram, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan infak dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan pada malam ini dalam suatu majlis yang berkah di tempat yang mulia dan masih lagi pada bulan yang mulia. Pada saya Islam kita berada di penghujung Rabiul Awal. Dan masuk Rabiul kita berapa hari ni? 1, 2 dah. Lupa pandai kan. Tapalah ala kulli hal, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu dalam sesi kuliah maghrib. Saya kali pertama saya datang ke sini. Walaupun kuliah sekitar sini saya pernah datang juga lah. Saya datang, kalau saya tersilap, depan sekitar ada satu surau dekat taman sebelum daripada bulan taman. Kemudian saya balik duduk kuliah sebelah Gombak, kerana saya duduk punya rumah di Gombak. Saya asal dengan ni belajar dekat di Gombak. Dan habis dah belajar baik, tuan-tuan sudah hadirin sekalian, saya perkenalkan diri dulu lah. Nanti dia kata siapa punya belakang kamu, saya tengok lagi. Budak ni, nama saya ni Muhammad Abdullah Muhammad Nur, berasal daripada Bacok, Kelantan. Kelantan. Saya pergi kuliah, saya pergi ceramah. Saya tak sempat beritahu saya daripada Kelantan. Saya buka mulut lebih kurang 2 minit, orang boleh detect budak ni sah orang Kelantan ni. Dulu saya belajar sekejap di Madrasah Dakwah Islamiah di Pondok Seri Permai di Pasir Putih, Kelantan. Pondok saya ni kalau ada orang Kelantan kat sini, orang Pasir Putih dikenali dengan nama Pondok Seligi, di bawah kelolaan Almarhum Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud. Orang panggil guru saya ni dengan nama istilah Bapa Hamid. Dah meninggal dunia tahun lepas, seminggu sebelum daripada puasa tahun lepas. Usia dia 84 tahun. Dia meninggal tahun lepas. Baik. Kemudian saya sambung belajar di UAE Gombak dalam jurusan Sains Kemanusiaan dan Ilmu Wahyu. Bidang saya tuan-tuan bukan bidang aliran agama. Saya datang daripada sekolah menengah aliran sains. Kemudian selepas daripada SPM baru saya pergi talaki di pondok. Lama saya masuk UAE itu lewat sikit. Kawan-kawan dah masuk dah, tapi saya tak masuk lagi. Kemudian saya sambung ke UAE pun dalam bidang sains kemanusiaan. Sekarang ni saya dah break daripada UAE bulan 1 tahun lepas. Jadi lebih kurang setahun. Lebih kurang setahun dah saya break daripada UAE. Sekarang ni orang kata sepenuh masa sebagai pendakwah bebas buat sementara. Sebab saya cadang saya nak sambung master pula. Tapi sebab ada beberapa urusan keluarga. Kalau tuan-tuan tengok pada saya, ada umur berapa? 3 bulan. 3 bulan tinggi sangat tuan-tuan. Muda lagi 28 ya.
Saya tahun ni umur kali ikut tahun 25. Tapi kali ikut bulan 24 kan. Tapi anak dah nak masuk 3. Ini seorang baru. Atau saya kenal dengan abang kita ni, dia duduk dengan saya tazkirah di Taman Permata. Itu yang dia ajak saya datang ke sini. Alhamdulillah diizinkan luar. Orang kata berjumpa pula mata lah dengan tuan-tuan kat sini. Saya kahwin usia 22. Anak saya dah seorang dah, umur setahun lebih. Cuma yang mengandung kali kedua ni pergi cek dengan doktor, disahkan kembar. Itu yang masuk 3. Baik tuan-tuan, rasa setakat itu cukuplah. Sekadar mungkin pahala kita boleh kenal lagi. Baik tuan-tuan, sedang hadirin muslimin dan muslimat, saya tidak diberikan satu tajuk yang khusus untuk dibicarakan di hadapan tuan-tuan. Sekadar mungkin topik bicara secara umum, ataupun kita kata kita menyentuh sebuah sedikit berkaitan dengan bulan depan, berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak ambil satu benda. Saya berdakwah, pengalaman saya berdakwah, saya mula start ceramah usia saya 19. Ini masuk 25, lebih kurang 6 tahun, 5 tahun lebih lah. Kalau masuk tahun ke-6, baru lagi tuan-tuan terlalu muda, terlalu mentah dalam dunia dakwah. Tapi yang saya seronok bila saya datang duduk di Kuala Lumpur ni, antara yang benda yang menyeronokkan bila kita tengok orang-orang tua, kita tengok kaum ibu, semua pakak-pakak bersungguh dalam proses nak mengaji, nak menuntut ilmu, dengan kuliah, dengan tazkirah. Setengah masjid penuh program. Benda-benda sebegitu menjadikan bila kita tengok orang bersungguh untuk mendengar kuliah, dengar tazkirah, duduk dalam majlis ilmu, kita ingat kepada pesanan para ulama kita. Dia pesan kepada kita, dia kata kita mempunyai satu benda yang namanya hati dalam tubuh. Para ulama dia pesan, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita hati yang mana bila duduk dalam majlis ilmu kita rasa seronok. Hati kita ni bila kita duduk dalam majlis zikir, majlis ingat pada Allah, dengan kuliah ke, dengan tazkirah ke, buat forum perdana ke, buat ceramah ke, majlis yang dibaca ayat Quran, dibaca hadis Nabi, yang membawa manusia supaya makin dekat dengan agama, supaya hati kita duduk dalam majlis macam tu kita rasa seronok, kita rasa macam happy gulati. Nak cari hati yang seronok duduk dalam majlis ilmu bukan senang tuan-tuan. Tapi orang-orang tua kita tengok seronok dia duduk dalam majlis ilmu. Saya ingat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang bermaksud barang siapa ni tak kira siapa, sama ada laki-laki ke, sama ada perempuan ke, dia kaya, miskin, tua, muda, tak kira lah, yang menuntut satu jalan, menuntut ilmu semata-mata dia niat kerana Allah. Apa maksud niat kerana Allah? Dia pergi duduk belajar dalam majlis ilmu, iaitu dia nak baiki kejahilan diri dia sendiri. Dia nak baiki daripada diri dia, daripada tak tahu pasal soal ibadat. Dengan belajar, dengan mengaji, dia tahu tentang amal ibadat. Kalau sebelum daripada dia belajar, dia tak tahu pun tentang akidah betul, akidah tak betul. Bila dia belajar akidah, dia boleh beza mana akidah betul, akidah tak betul. Saya belajar di pondok hari itu tuan-tuan, saya mendalami ataupun takhasus dalam bidang tauhid. Saya banyak duduk mengajar, duduk kuliah sekitar Lombok ni. Saya duduk mengajar ilmu sifat 20. Cuma saya tak masuk tu lah pasal benda tu benda-benda yang perlu ikut pada kitab ni kita bicara tu. Cuma saya nak sebut dalam bab akidah, tabuk kita berada di Malaysia sekarang, ancaman-ancaman yang mencabar akidah umat Islam semakin banyak. Masuk aliran-aliran pemikiran yang pelik-pelik, yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Zaman dulu dia timbul istilah yang kata Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Qadiani, Bahai, Ahmadiyah, Musyabbihah. Hari ini mula IFP, Rasul Kahar, Tuhan Harun, macam-macam ni tuan-tuan.
ideologi ciptaan manusia yang kata liberalisme, tak pluralisme dan sebagainya, yang boleh mengganggu juga akidah orang Islam. Kalau orang Islam tak belajar akidah, dia tak boleh beza mana satu akidah betul, akidah tak betul. Saya pernah sebut dalam kuliah saya cerita, saya kata ada seorang ustaz, tapi dia tak panggil ustaz, dia panggil syekh. Kalau dia buat satu kumpulan alaqah majlis ilmu, dia buat ada orang datang mengaji, sama ada dia buat kat rumah dia tu, ataupun dia buat mana-mana tempat tertutup untuk pengikut dia sahaja, guru dia tu dia panggil sebagai syekh. Seorang syekh ini dia mendakwa mana-mana anak murid yang datang belajar dengan dia, mari berbaiat dengan dia, jadi anak murid dia, dia kata guru dia ni boleh bagi syafaat kepada anak murid sampai kiamat. Bagi syafaat ni maksud dia pertolongan. Bagi syafaat kepada anak murid sampai tahap kalau anak murid dekat-dekat nak mati, datang malaikat Israel nak cabut nyawa anak murid, sebut nama untuk guru dia je, boleh deal dengan Israel. Kan? Syekh ni tambah, dia kata kalau Israel bertegas juga nak cabut nyawa anak murid dia, dia kata telefon ke guru dia akan pergi tampar muka Israel. Tuan-tuan dengar macam tu agak boleh percaya ke kita? Kalau tuan-tuan geleng kepala, bermaksud tuan-tuan boleh beza mana akidah betul, mana akidah tak betul. Dengar macam tu. Tapi dalam macam tu apa lagi yang ikut? Saya duduk kuliah, orang tanya mana ni, ada tanya soalan ni. Awal dia tanya ada soalan. Orang tanya pada saya satu soalan, saya duduk, dia kata, Ustaz, kenapa ajaran-ajaran yang mengarut, yang sesat tu, walaupun memang terang dia buat dakwaan yang sesat-sesat mengarut, tapi kenapa ramai lagi orang berikut dia? Kadang-kadang yang ikut tu bukan orang kampung biasa, bukan jenis orang tak mengaji, bukan jenis orang yang tak cerdik, tidak. Jenis orang yang daripada kalangan profesional. Ada lecturer, ada peguam, ada doktor, tapi jadi pengikut kepada ajaran sesat. Kenapa boleh jadi macam tu? Saya kata saya berpegang dengan pesanan guru saya. Dia hanya sebut sepatah perkataan. Dia sebut siapa-siapa yang datang menuntut ilmu, niat dia niat belajar tidak baik, Allah akan pertemukan dia juga dengan guru yang tak baik. Tuan-tuan boleh setuju dengan saya? Siapa-siapa yang mari belajar ilmu, niat belajar dia niat tak baik, Allah akan pertemukan dia dengan guru yang tak baik. Tapi kalau niat belajar dia adalah niat kerana Allah, yakni pergi mengaji nak baiki kejahilan diri, supaya daripada gelap supaya terang, daripada jahil menjadi alim, daripada tak pandai jadi pandai, maka inilah yang disebut di dalam hadis Nabi tadi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu. Siapa-siapa yang tuntut satu jalan menuntut ilmu kerana Allah, sahalallahu lahu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga.